الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mithla ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' fa'anbatatil kala wal 'ushbal kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi atau kama qala muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya perumpamaan daripada petunjuk dan ilmu yang dengannya saya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti hujan yang kena bumi. Nabi SAW kata, perumpamaan antara Nabi dengan kita ni macam hujan dengan bumi. Itu maksud dia. Kata Nabi, fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Ada di antara bumi ni ada bahagian yang merupakan bahagian yang baik. Bumi ni dia ada kawasan subur, dia ada kawasan pokok tak tumbuh, dia ada kawasan padang pasir. Bumi, macam mana bumi ni ada macam-macam rupa bentuk tempat, macam tu juga manusia. Manusia ada yang subur, orang nasihat sikit dengar dah. Ada hak jenis tak makan nasihat, ada hak jenis tak heran langsung. Bumi pun macam-macam jenis, manusia pun macam-macam jenis. Di antara bahagian bumi itu ada bahagian yang baik. Bahagian yang baik ini Nabi kata qabilatil ma' fa'ambatatil kala wal 'ushbal kathir. Bumi yang bahagian baik ni bila hujan turun dia terima air hujan. Sudah dia terima air hujan, dia tumbuhkan pula rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Itu menunjukkan bumi itu bumi yang baik, bumi subur. Hujan turun, dia terima air hujan. Kemudian daripada situ tumbuhlah pokok-pokok yang bermacam-macam. Wa kana minha ajadib. Nabi kata ada juga bahagian bumi yang ajadib, yang keras. Bumi tanah macam semen.
Tanah tapi keras macam semen. Amsakatil ma, maka bumi yang tanah keras ni dia boleh tadah ayam, dia boleh takung ayam. Fanafa'allahu bihannas, manusia boleh ambil manfaat daripada ayam yang bertakung tu. Fasharibu wasaqau wazara'u, manusia boleh ambil ayam tu buat minum, manusia boleh ambil ayam tu buat jurih pokok-pokok lain, wazara'u, dan manusia boleh pergi bercucuk tanah kerana ada ayam di situ. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra, dan ada juga satu bahagian bumi, innama hiya qi'an, iaitu bumi yang disebut sebagai qi'an, bumi yang kosong, tak ada apa. Ayam turun pun dia tak takung, ayam jerak pergi legutu saja, pokok pun tak tumbuh dan sebagainya. La tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an, bumi hak jenis ni ayam pun tak boleh takung, pokok apa pun tak boleh tumbuh. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, Nabi kata macam itulah juga umpama manusia yang ada di atas muka bumi yang banyak-banyak ni. Sebahagian daripada manusia ni man faqaha fi dinillah, mereka yang faham agama Allah. Manusia ada ni pun macam-macam. Nabi kata ada sebahagian dia faham agama Allah, dia main dengar kuliah pengajian, dia dengar ayat Quran, dia dengar hadis Nabi, dia dengar huraian dan tafsiran, dia berasa dia perlu berubah. Wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi, betul-betul apa yang dia dengar tu boleh bagi manfaat pada dia. Fa'alima wa'allama, dia sendiri bila duduk dengar majlis-majlis ilmu ni, fa'alima, dia jadi orang yang berilmu. Wa'allama, bahkan dia boleh mengajar pula ilmu dekat anak-anak bina dia, di rumah keluarga dia, kawan-kawan dia dan sebagainya. Ini satu jenis manusia. Wa mathalu man lam yarfa' bizalika ra'san, dan Nabi kata ada juga manusia yang jenis lam yarfa' bizalika ra'san, tak mau angkat kepala langsung dengan majlis ilmu ni. Tak ambil tak. Anak buat ceramah pun hang buatlah, anak buat kuliah pengajian, kuliah bulanan pun hang buatlah. Lam yarfa' bizalika ra'san, dia tak respon langsung, dia tak angkat kepala nak dengar langsung benda-benda macam ni. Tak berasa nak dengar agama ni. Tapi Islam, tapi semayang jemaah, tapi tak mau, tak pernah terbuka hati dia nak pergi dengar agama, tak pernah. Bahkan dia tidak rasa agama ni keperluan dalam hidup dia. Ini ada jenis macam ni. Nabi kata walam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi, dan jenis yang macam ni dia tak terima petunjuk Allah, yang mana petunjuk itu diutuskan aku dengannya. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Manusia ada tiga macam. Satu manusia dia macam bumi subang tadi. Bila hujan turun dia terima yang hujan, kemudian dia tumbuhkan pokok-pokok. Maknanya manusia jenis yang pertama ni bila mai ilmu dekat dia, mai ayat Quran, mai hadis Nabi, mai penjelasan tentang Quran dan hadis Nabi, dia terima. Bukan setakat dia terima, bahkan tumbuh. Maksudnya dia beramal dengan ilmu itu dan dia boleh sebarkan ilmu itu pada orang lain. Ini manusia jenis yang pertama. Manusia jenis yang kedua ialah manusia yang disebut oleh Nabi SAW sebagai bumi ajadid, bumi keras. Dia terima hujan, tapi yang hujan tu boleh takung aja, tak masuk dalam bumi. Manusia jenis yang kedua ni dia dengar ilmu, dia rekod ilmu ni, dia ada ilmu, tapi dia duduk macam dia juga, tapi bercakap agama pandai. Ilmu agama tu ada kat dia, tapi ilmu tu tak mengubah dia. Dia duduk keras macam tu. Tapi kalau orang nak ajak dia bercakap pasal agama, dia pandai pada orang lain. Ini manusia jenis yang kedua. Dia ni daripada jenis ajadib, jenis keras tapi boleh takung ayam.
Kita bagi ilmu kat dia, dia boleh terima. Dia boleh takung ilmu tu. Dia boleh ingat dan dia boleh habaq kat orang lain. Orang lain boleh ambil manfaat daripada ilmu dia habaq tu. Dia duk macam dia juga. Dan manusia jenis ketiga, macamlah bumi yang disebut oleh Nabi sebagai qi'an. Bumi ni bumi gersang. Apa pun tak ada. Yang hujan turun pun tak cakung. Turun jerak habis. Tapi kot nak harap kata tumbuh pokok tak tumbuh. Hak jenis macam ni dia tak respon langsung kepada ilmu. Apa pun juga orang buat main kat dia ayat Quran, hadis Nabi, kesedaran dan sebagainya. Apa pun tak masuk ke dia dan dia duk macam dia juga. 3 jenis bumi sama macam 3 jenis manusia yang ada di atas muka bumi ini. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa kita sewajarnya jadikan diri kita daripada jenis yang pertama. Kita menerima ilmu, kita bersedia untuk dengar ilmu. Orang main nak bercakap pasal agama, orang nak bercakap pasal Quran, orang nak bercakap pasal hadis, kita main dengar. Kita terima. Bukan setakat kita terima sahaja, bukan setakat kita ambil ilmu faham saja, kita balik kita try untuk nak amalkan benda ni. Bukan setakat kita balik kita try nak beramal dengan ilmu yang kita tahu. Kalau orang mai tanya kita sikit sebanyak yang kita tahu, kita kena bagi tahu. Kita kena sampaikan ilmu itu. Maka ini manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdillah ataupun nama dia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, hendaklah kamu semua samakan saf-saf kamu. Nabi selalu pesan benda ni. Nak semayang, Nabi pesan benda ni. Nabi, zaman Nabi dulu, bila habis qamat saja, Nabi tak baca doa macam kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qaimah. Nabi tak baca. Nabi baca doa tu lepas bang aja. Lepas qamat Nabi tak baca dah doa tu. Sebaliknya Nabi kalau dia jadi imam, bila habis aja qamat, Nabi terus beralih dekat makmum ni, sawu sufufakum. Nabi kata tu, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati salat. Habis aja bila qamat, Nabi beralih menghadap kepada makmum semua. Nabi kata, sawu sufufakum, samakan saf-saf kamu. Fa inna taswiyata sufuf min iqamati salat. Nabi kata, maka sesungguhnya saf yang sama itu sebahagian daripada sembahyang. Maknanya kalau saf tak sama, sembahyang tak sempurna. Kerana dia satu bahagian daripada sembahyang. Dalam hadis ni dia kata, Nabi SAW kata, la tusawwunna sufufakum. Nabi kata, hendaklah kamu samakan saf-saf kamu. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Ataupun Allah Subhanahu wa taala akan berbolak-balikkan wajah-wajah kamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan rasa musuh, rasa benci, rasa tak setuju dan sebagainya, selisih pendapat di dalam hati kamu semua. Anda boleh tengok apa kaitan dia saf yang sama dengan kesepakatan dalam berfikir dan dalam bertindak. Benda ni dia very significant. Orang kata dia sangat simbolik. Saf sama, dia menggambarkan kita mempunyai hati yang sama. Saf yang senang nak bagi sama tu pun tak boleh bagi sama. Tuan-tuan boleh bayangkan kita nak sama dalam pendapat. Orang Melayu kata rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita cukup 10 orang, kita tanya 10 orang apa makanan kegemaran dia. 10 macam dia ada. Ada orang lagu suka masak tomeh petai, ada orang lagu suka ikan bakar, ada orang dia kata saya ni kalau sakit cukup ni. Mai orang lagi pula dia kata saya apa tak mau bubuk mai ayah saya suka. 10 orang, 10 macam selera dia ada. Tak sama. Tengok samalah. Tengok rambut sama hitam apa semua sama. Cita rasa tak sama.
Kalau benda yang sekecil makanan, 10 orang tak boleh dapat 10 macam, tak boleh dapat satu jenis makanan yang sama. Tuan-tuan boleh fikir, kita duduk dalam satu taman, nak capai satu kata sepakat terhadap satu benda. Susah. Tapi Nabi SAW kata, kamu samakan saf kamu dalam semayang, Allah akan samakan hati-hati kamu. Bahkan Nabi bagi amaran. Nabi kata, la tusawwunna sufufakum. Hendaklah kamu samakan saf-saf kamu, ataupun Nabi kata, la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ataupun Allah akan jadikan muka-muka kamu bercanggah-canggah antara satu sama lain. Maksudnya Allah akan jadikan hati kamu tak boleh nak sama. Kamu sama kamu benci-membenci, sama-sama sendiri selisih pendapat, sama-sama sendiri bermusuh-musuhan, tak ada kesepakatan. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Abdillah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta idza ra'a anna qad aqalna thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruh faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata dia, Nabi SAW sentiasa tiap-tiap kali nak semayang, dia akan perintahkan supaya saf disamakan. Seolah-olahnya Nabi SAW samakan saf itu seperti Nabi samakan anak-anak panah. Dia kata, dia buat perumpamaan di situ. Nabi sentiasalah sebut benda ni hatta idza ra'a anna qad aqalna, sehinggalah Nabi nampak kami ni betul-betul dah faham dengan apa yang Nabi nak. Nabi tengok, Nabi tak, selagi nampak ada orang tak faham, lagi tu Nabi dia ulang pesan benda yang sama. Sampailah Nabi nampak faham dah depa ni. Tak gaduh suruh pun masing-masing bila nak semayang duk tengok tumit bagi sama. Dia sama-sama tumit, bukan sama hujung kaki, sama tumit. Dah nampak dah semua faham, okey, barulah Nabi tak sebut benda ni. Summa kharaja yawman, sehinggalah satu hari Nabi keluar pergi masjid nak semayang, faqama, Nabi berdiri dah, hatta kada an yukabbir, sehinggalah Nabi SAW hampir-hampir nak takbir. Nabi nampak fara'a rajulan badiyan sadruh, Nabi nampak ada satu orang sahabat nampak ke depan sikit dada dia daripada orang lain. Nabi nak takbir dah, Nabi nampak, Nabi tak jadi takbir, beralih dulu. Faqala Nabi SAW, Nabi kata, ibadallah, Nabi kata, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, tolonglah samakan saf-saf kamu. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, ataupun kamu terima akibat dia. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati-hati kamu bercanggah di antara satu sama lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang benda kecil kita kata, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat benda itu sebagai benda besar. Nabi SAW dia sangat jaga benda-benda macam ni. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, Nabi sangat-sangat jaga benda-benda yang macam ni. Nabi SAW pernah cucu dia pergi ambil korma yang orang mai bagi ke Nabi untuk Nabi bahagikan sebagai bahagian zakat. Nabi dan keturunan Nabi tak boleh makan zakat. Maka korma zakat ni orang mai letak di rumah Nabi, bukan letak nak bagi ke Nabi, letak dengan tujuan supaya Nabi bagi ke orang yang layak terima. Cucu kecil lagi merangkak-merangkak pergi ambil, lupuk dalam mulut sebiji. Nabi SAW dia pergi korek rangkung cucu dia bagi keluar balik. Nabi melihat ini benda besar. Nabi melihat ini benda besar. Benda sebiji korma ni boleh mencemarkan kesucian darah keturunan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sangat jaga benda-benda macam ni. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara. Faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha. Wa huwa yazubbuhunna anha. Wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar. Wa antum tafallatuna min yadi. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, aku dengan kamu semua umpama satu orang laki-laki yang duk jaga api. Nabi kata, aku dengan hampa ni sama macam satu orang laki-laki yang duk jaga api. Faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha. Dia duk jaga api tu jangan sampai belalang ataupun katu-katu masuk dalam api tu. Sekarang tak ada, pasang pelita, pasang api, api duk menyala. Katu-katu bila nampak api nak serbu api lah. Satu orang laki-laki duk tepi api pelita ni duk jaga, tak mau bagi katu-katu ni main ke api ni. Pasal apa? Kalau main binasa katu-katu ni. Satu orang laki-laki duk antara katu-katu dengan api, dia duk ada di tengah. Mai katu-katu dia tepih, dia khibah, dia tepih, dia khibah. Dia tak mau katu-katu tu kena api. Tapi malangnya, yang kata katu-katu ni, yang kata menatang kecil ni, wa huwa yazubbuhunna anha. Dia cuba juga nak pergi masuk dia dalam api tu. Nabi kata macam itulah hampa semua dengan dunia ni. Aku duk ada di tengah. Aku punya duk jaga hampa. Jangan sampai hampa pergi buat benda yang dilarang dalam dunia ni. Sebab kalau hampa buat juga benda yang dilarang, hampa masuk dalam api neraka. Aku duk tepih, aku duk ribat, aku duk halau hampa. Jangan bagi pi ke lubuk neraka ni. Hampa duk nak terpa pergi masuk juga. Nabi kata. Bahkan Nabi kata, wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar. Bahkan aku, Nabi kata, sampai ke peringkat hampa dah nak terjun dah dalam api, aku pegang seluar hampa, aku pegang kain hampa, jangan bagi hampa jatuh dalam api. So bayangkan, dah lompat api dah, tak dan nak pegang tangan, tak dan pegang pinggang kain tu je. Pegang juga, Nabi kata, aku tak mau hampa masuk dalam api. Wa antum tafallatuna min yadi. Tetapi yang kata hampa manusia ni, Nabi kata, dah aku duk pegang kain pinggang hampa tu, hampa duk kelupong nak terjun lagi dalam api tu. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis-hadis yang kita baca ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW sangat sayang dekat kita. Nabi nak kita selamat dunia, selamat akhirat. Itu sebab dan sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata, semua umat aku yadkhulunal jannah, akan dapat masuk syurga. Nabi kata, illa man aba, melainkan umat aku yang bengkiang, yang bantah, yang degil. Umat aku, nama kata umat aku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari masuk syurga. Nabi kata, tapi ada yang tak boleh masuk, iaitu orang yang bantah, orang yang degil, dia tak boleh masuk syurga. Sahabat kata, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa dia yang degil, yang bantah ni? Siapa dia depa ni ya Rasulullah? Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat aku, dia masuk syurga. Nabi kata. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa yang derhaka aku, dia bantah dan dia masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang ikhtibas. Kita mengaji tafsir, kita mengaji hadis. Hari ini kita tengok tafsir Nurul Ihsan. Kita tengok apa Tuhan kata dalam Quran. Minggu ketiga kita tengok Bahrul Mazi, kita tengok hadis Nabi. Kita tengok apa Nabi pesan kat kita.
Apa hak Allah kata dalam Quran, apa hak Nabi kata dalam hadis dia, kita nak ikut. Bukan kita nak mengaji, nak ambil tahu saja, tapi kita nak ikut. Kalau kita ikut, kita taat kepada Nabi, kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dakhalal jannah. Nabi kata janji lain tak ada, aku janji syurga untuk Allah. Tapi kalau hari ini kita tengok tafsir, lagi sekali minggu kita tengok hadis, kita tak mau ikut Quran dengan hadis Nabi, faqad aba. Kita bantah dengan Tuhan, kita bantah dengan Nabi, maka kita tak boleh masuk syurga Allah. Mudah-mudahan Allah bagi iktibar, Allah bagi pengajaran kepada kita daripada mukadimah yang kita baca, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 38. Muka surat 38. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Pada bulan 2 dulu, bulan lepas tak ada kuliah tafsir. Bulan 2 dulu kita dah tengok dah ayat-ayat sebelum daripada ayat yang kita nak baca pada malam ini. Dalam ayat yang kita tengok bulan 2 dulu, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawa Allah akan balas setiap orang daripada kita berdasarkan niat kita. Itu ayat yang kita tengok pada 2 bulan lepas. Allah akan balas kita itu berdasarkan niat kita. Apa niat kita? Kalau niat kita ikhlas kerana nak cari keredaan Allah, Allah balas dengan balas baik. Tapi kalau kita ada niat-niat lain yang terselindung dan tersembunyi, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita setimpal dengan niat kita. Pada 2 bulan lepas juga kita tengok macam mana Allah terang tentang orang yang zalim, orang yang berdosa di atas dunia. Bila tiba hari akhirat esok, mereka akan dilihatkan neraka. Sebelum masuk neraka tu, Allah akan tunjuk dulu depan mata mereka, tu dia neraka yang mereka nak kena masuk. Dan Allah cerita dekat kita bagaimana takutnya orang-orang yang berdosa ni apabila mereka diperlihatkan dengan neraka. Dan juga 2 bulan lepas kita dah tengok macam mana diceritakan kepada kita keselesaan orang-orang yang beriman apabila mereka ditempatkan di dalam syurga. Pada malam ini kita nak sambung lagi ayat 24 daripada surah Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadzibah. Tetapi berkata mereka itu, yakni kafir-kafir itu, telah berbuat Muhammad atas Allah itu dusta dengan nisbah Quran kepada Allah. Orang kafir ni tak ada kerja lain daripada nak kata ke Nabi. Tak ada kerja lain. Nak tidur malam pun duk fikir, esok pagi bangkit nak kata apa pula ke Nabi, bangkit pagi esok terus kata kat Nabi. Kerja mereka fikir apa lagi yang boleh kata ke Nabi ni. Maka di antara benda yang mereka duk kata ke Nabi, mereka kata Nabi Muhammad SAW ni dusta, bohong. Dan pembohongan yang paling besar yang Nabi buat ialah apabila Nabi reka Quran, Nabi kata Allah yang buat turun Quran. Ini pembohongan paling besar. Quran tu Nabi reka. Mereka kata dahlah Nabi reka, dia pergi kata Allah yang buat turun Quran ni. Ini pembohongan paling besar, kata orang kafir kepada Nabi SAW. Firman Allah, fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi. Maka jika kehendak Allah, nescaya menambah dan menguat atas hati engkau dengan sabar atas menyakiti mereka itu dengan perkataan dan lainnya. Dan menghapus Allah akan yang batil daripada perkataan mereka itu. Dan mengisbat Allah akan yang sebenar dengan segala kalimah Qurannya yang diturunkan ke atas Nabi-Nya. Cuba tuan-tuan tengok. Tuhan kata dalam ayat tu, fa'in yasha'illah, kalau Tuhan mau. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan dia bila-bila masa pun dia boleh buat apa-apa saja. Tuhan ni. Tuan-tuan, kalau Allah nak musnahkan tentera Amerika kerana serang Iraq, bila-bila masa dia boleh bagi musnah. Bila-bila masa. Quran kata fa'in yasha'illah, kalau sekali Allah nak, dia boleh buat semua. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala saja tak mau bagi kemenangan mudah kepada orang Islam. Allah nak orang Islam sakit untuk nak dapat kemenangan.
Kalau Nabi Muhammad SAW pun kena perang Badar, kena perang Uhud, kena perang Khaybar, kena perang Hunain, kena perang Yarmouk, macam-macam perang, berpuluh-puluh perang yang Nabi kena pergi masuk kerana nak bawa Islam, takkan Saddam Hussein tak gaduh perang, terus-terus bagi menang. Tak mudah dia lagu tu aja. Allah Subhanahu wa taala fa in yasha'illah, kalau Tuhan nak 1001 macam benda Tuhan boleh buat. Dia tolong, bukan dia tak tolong langsung. Allah ni bukan tak tolong tentera Islam ni, Allah tolong, tapi tolong jenis sikit-sikit dia tolong. Sama ada dia tolong dalam bentuk bagi keselesaan kepada orang-orang Islam, dalam kepayahan itu diberi keselesaan dan ketenangan, ataupun dia bagi pertolongan dalam bentuk kesukaran kepada musuh. Tolong. Tuan-tuan, tentera Amerika tak boleh bertahan dah ni sebab ration makanan tak ada. Makanan kena jatuh pula ni. Tuan-tuan boleh bayang tak satu kuasa besar seperti Amerika yang begitu cekap di dalam merancang dan menyusun strategi, tiba-tiba dalam nak perang dengan Iraq ni, takkan dia tak rancang elok-elok. Turun pergi bawa makanan tak cukup. Ini satu yang mengaibkan. Lah ni makanan tak cukup. Terpaksa tunggu satu pasukan tentera lain mai dengan membawa makanan, kemudian makanan tu nak kena kongsi. Kawah baru mai pun nak makan, kawah duk lapang lah pun nak tumpang makan. Tuan-tuan boleh bayangkan rebuih Maggi sebungkus makan 3 orang. Ini satu kesengsaraan, lebih-lebih lagi bagi Amerika yang tidak percaya Tuhan. Itu bantuan Allah. Itu bantuan Allah. Selain daripada orang kampung boleh tembak helikopter jatuh. Itu bantuan Allah. Kita nak klasifikasikan itu sebagai apa? Kalau tidak dianggap sebagai bantuan Allah, kita nak kata apa? Itu bantuan Allah. Tengok kemarin-kemarin ni pula, pergi tangkap pula satu orang tua mana kat tuduh kata jeneral tentera. Lepas tu mai satu reporter pula kata, dia kata ni jeneral apa ni, dia ni apa ni, Haji Syuaib ke apa kan nama ni, bukan jeneral tentera. Nah, ilaha illallah, tak kekarut punya cerita. Iraq ni dalam keadaan serba kepayahan tu, dan lagi angkai boleh fikir lagi, dia ambil satu orang tua mana kan, dia bagi pakai uniform general. Amerika masuk tengok, dia kata tangkap orang tua ni. Tangkap orang tua ni dan anggap orang tua ni general, pasal dia pakai baju general. Kemudian dah keluar dah dalam CNN, dalam berita dunia semua keluar dah seorang general dalam tentera Iraq telah pun ditahan. Tapi bila mereka tengok tak nampak macam general orang tua ni, nampak macam Haji Hussein ke Haji Syuaib macam, nampak lagu orang biasa. Sehinggalah satu reporter mai sahkan kata ni bukan general, kata ni orang kampung biasa aja. Tuan-tuan, apa jadi? Reporter yang mai bagi tahu kata bukan general tu kena pecat. Sekurang-kurangnya di dalam kesengsaraan peperangan itu ada sedikit hiburan. Kan? Yang bukan sahaja kita yang duk mengikuti benda ni rasa terhibur. Tuan-tuan, orang Iraq lagi terhibur apabila dia boleh perkenal mereka macam tu. Dan itu juga adalah satu juzuk daripada bantuan Allah sebenarnya. Allah bantu bagi dekat mereka ketenangan untuk nak buat benda ni. Tuan-tuan, kalau Tuhan tak bagi ketenangan, tak boleh rancang nak buat benda-benda macam ni dalam ketakutan. Kita bila ketelampauan takut, apa kita boleh buat? Buntu fikiran, mati akal, tak tahu nak buat apa. Tapi mereka dalam kesengsaraan tu, dalam penderitaan, dalam duk tengok anak-anak kepala pecah sekerat dan sebagainya, mereka masih boleh fikir macam mana nak menghadapi musuh yang begitu sekali jahat nak menjahannamkan mereka. Ini bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah ni fa in yasha'illah, kalau sekiranya Allah nak, nescaya menambah dan menguatkan hati-hati Nabi Muhammad dengan sabab atas menyakiti mereka itu dengan perkataan atau lainnya. Allah kalau dia mau, dia boleh bagi kesabaran kepada Nabi SAW dan dia bagi ketahanan dalam diri Nabi di dalam nak menghadapi musuh yang duk bagi sakit hati Nabi ni. Tuan-tuan, kita ni kalau orang bagi sakit hati tak boleh tidur. Tak boleh tidur malam. Pasal apa? Duk sakit hati, orang fitnah kita, orang buat cerita tak betul tentang kita, kita tak boleh tidur. Tapi kalau kita tahu orang duk fitnah kita, kita boleh tidur, mana itu anugerah Allah. Allah bagi ketenangan dekat kita. Walaupun kita tahu orang duk bagi sakit hati kita.
Nabi Muhammad SAW Allah bagi kat dia benda-benda macam ni. Bahkan Allah kata kalau aku nak bagi, aku boleh bagi lebih pada tu. Tuhan kata. Dan menghapus Allah akan yang batil perkataan mereka itu. Allah boleh stop semua orang kafir daripada duk lempak tuduhan dekat Nabi. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan kalau dia nak buat, sekelip mata semua orang kafir haduk kata ke Nabi ni tato bisu nak cakap tak boleh. Tuhan boleh buat kalau Tuhan nak buat. Dan Tuhan beritahu dalam ayat ni, aku boleh buat kalau aku nak buat, tapi saja aku tak buat. Biar pi depa kata apa pun dekat kamu, nak tengok kamu tahan tak tahan dengan kata-kata depa ni. Begitu. Dan mengisbat Allah akan yang sebenar dengan segala kalimah Quran yang diturunkan ke atas Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah buat turun ayat-ayat Quran nak mengisbatkan Nabi, nak menguatkan lagi hati Nabi supaya Nabi tidak rasa duka cita. Quran turun, Nabi bertambah yakin bahawa Nabi duduk di atas jalan yang benar. Firman Allah, innahu alimun bizatis sudur. Bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat tahu dengan barang yang dalam segala hati manusia. Maka yang zahir terlebih aula lagi. Kalau benda dalam hati manusia pun Tuhan tahu, benda hak zahir terang-terang lebih-lebih lagi Tuhan akan tahu. Begitu. Firman Allah, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. 'Anis sayyi'at tu bukan sayyi'at. Betul bagi fathah di atas syaddah. Wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan ialah Allah itu Tuhan yang menerima akan taubat daripada segala hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menerima taubat. Dan maaf ampun daripada segala kejahatan orang yang taubat kepada Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk memberi keampunan kepada orang-orang yang berdosa yang kemudiannya bertaubat kepada Dia. Dan ketahui barang yang dikerjakan oleh mereka itu daripada taat ataupun maksiat. Tuhan tahu apa yang kita buat. Kita buat baik ke, kita buat benda tak baik, Tuhan tahu semua. Tak payah kita nak sembunyi, nak rahsia, tak ada. Tuhan tahu semua. Benda baik kita buat Tuhan tahu, benda dosa kita buat Tuhan tahu. Maka syarat taubat ada 3 perkara. Yang pertama, menyesal atas kerja maksiat. Itu syarat taubat. Yang pertama, kita kena menyesal. Mesti menyesal. Silaplah aku buat yang tu. Sepatutnya aku tak buat. Kalau masa boleh undung balik, aku tak akan buat benda tu. Dia menyesal atas apa yang dia buat. Benda salah yang dia buat. Seperti menyesal dan benci masuk ke dalam api. Dia benci. Dia tak buat dah benda tu. Kalau diberi peluang lagi sekali, aku tak buat dah. Dia benci buat benda tu. Macam mana dia tak mau dia dilempak ke dalam api. Dan boleh bayangkan kita orang main pegang kiri kanan kita nak lempak dalam lunggu api. Kita mau. Kita ronta, kita puntau, habis kuat yang kita boleh buat. Kita akan usaha habis-habisan supaya kita tak masuk dalam api itu. Dia tak mau dengan benda maksiat ni, macam mana dia tak mau dia dilempang dalam api. Menyesal sampai macam tu. Itu syarat taubat yang pertama. Yang kedua, tinggal maksiat itu. Bukan setakat menyesal, bahkan benda tu tak buat dah. Memang dia tak sentuh dah benda tu, dia tak buat dah benda tu, tak teringin, tak terlintas dalam hati dah nak buat benda tu. Yang ketiga, azam tidak kembali lagi. Dan dia berazam, apa jadi pun aku tak akan lah benda ni. Sabda Nabi SAW, wahai manusia, taubatlah kamu kepada Allah, maka bahawasanya aku taubat kepada Allah pada satu hari 100 kali. Nabi sendiri, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi sendiri tidak kurang daripada 100 kali sehari. Saya dah beritahu dulu, kalau kita tiap-tiap kali lepas sembahyang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 15 kali. Tiap-tiap hari lepas sembahyang, astaghfirullahalazim 15 kali. Jari kita ni 3, 15 kali. Kalau 5 kali sembahyang, 75 kali. Dah lebih daripada 70. Nabi kata dia bertaubat kepada Allah tidak kurang daripada 70 kali. Dalam hadis lain kata tidak kurang daripada 100 kali. Bukan susah. Tapi kalau sedih nak buat sampai 70, kita rasa lambatlah. Tapi kalau kita buat sikit-sikit, akhirnya dia mencapai angka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih. Dan memperkenan Allah akan segala orang yang beriman
Dan segala orang yang beramal mereka itu akan amalan yang saleh-saleh. Sama ada fardu ataupun sunat kepada barang yang diminta oleh mereka itu. Itu dia. Siapa minta doa kepada Allah, Allah akan perkenankan. Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Kamu mintalah dekat aku akan bagi kepada kamu. Dan menambah Allah akan minta mereka itu daripada kurnia dunia akhirat. Bahkan hak dia minta Tuhan bagi, hak tak minta pun Tuhan nanti bagi lagi. Tuhan janji macam tu. Firman Allah, "Wal kafiruna lahum azabun syadid." Dan bermula segala kafir itu bagi mereka azab neraka yang amat sangat. Jadi orang kafir ni rugi sangat-sangat. Kesudahan neraka, dia kata. Walau basatallahu rizq li'ibadihi labaghaw fil ard. Maka jika meluas Allah akan rezeki dunia bagi segala hamba-Nya, sekalian jadi kaya, nescaya berbuat fasid, yakni berbuat jahat mereka itu dalam dunia. Itu dia Tuhan kata. Kalaulah sekiranya Tuhan bagi jadi semua hamba dia yang ada atas dunia ni, semua Tuhan bagi jadi kaya belaka, sudah tentu melingkup dunia ni. Tuhan kata. Tuhan bukan tak boleh bagi semua orang kaya. Tapi saja Tuhan takdirkan ada sebahagian kaya, ada sebahagian sederhana, ada sebahagian miskin. Tuhan kata, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi." Kalau sekiranya aku buka rezeki ni, aku limpahkan rezeki ni, aku limpahkan kemewahan, kesenangan ni kepada semua hamba aku di atas dunia ni, la baghaw fil ardi. Sudah tentulah depa ni jadi jahat di atas muka bumi. Kalau semua pakat kaya belaka, jadi jahat. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi menurun Allah kepada masing-masing rezeki dengan kadar barang yang dikehendaki Allah. Tetapi Tuhan bagi dekat kita ni mengikut kadar yang Tuhan tentukan. Tuhan sudah takdirkan siapa nak dapat banyak mana, siapa nak dapat banyak mana, maka Allah bagi dekat kita ni mengikut takdir yang Allah sudah tentukan. Sekira-kira tiada jadi binasa seorang dengan takbur, sombong dengan sebab terlalu kaya. Bila Tuhan bagi terlampau kaya, dia nak main sombong sikit. Dia mula duk main, tak mau nak heran kat orang. Dia mula duk main, berasa orang berhajat kat dia, dia tak berhajat kat orang. Ini semua nak bawa rosak kepada manusia. Dan tiada mati seorang dengan sebab apa. Dan Tuhan juga tidak akan bagi semua manusia miskin sampai tak ada apa benda, sampai akhirnya mati dalam kepapaan. Tuhan juga tak buat macam tu. Yakni jika dijadi manusia sekalian kaya, nescaya berbuat fasid sekaliannya. Kalau Tuhan bagi jadi semua orang kaya, jadi rosak habis dunia ni. Dan hilang manfaat harta. Dan kalau semua orang kaya, harta tak ada makna. Tak ada makna. Ada harta, semua orang ada harta. Tak ada apa. Ada harta tu jadi satu benda biasa. Pasal apa? Pasal semua orang ada apa yang kita ada. Maka hilang manfaat harta. Kerana tiada seorang berhajat kepada seorang. Dia kata dan membawa kepada binasa negeri. Dan yang ketiga, dia boleh membawa kepada negeri ini jadi rosak, musnah habis semua. Pasal semua orang pakai kaya belakang. Musnah negeri ini. Dan tiada manusia yang hendak perbuat rumah kampung. Tiada manusia yang nak bercucuk tanam. Nak pergi buat benda apa lagi? Duit duk main berkepui di rumah. Kita tunggu pergi beli beras di supermarket sudah. Nak pergi beli beras di supermarket macam mana? Semua orang kaya. Pergi negeri mana pun semua kaya. Semua orang tak mau buat benda. Tuan-tuan, kita kerja siapa? Jawab dalam hati lah. Kita ni kerja pasal apa? Pasal apa nelayan turun ke laut? Pasal apa petani buat benda? Pasal apa cikgu pergi mengajar di sekolah? Pasal apa polis duduk tunggu balai? Pasal apa bomba punya kelang kabut pergi sembung ayam nak pergi padam api? Pasal apa orang buat kerja? Pasal apa? Pasal nak cari rezeki lah. Pasal nak cari rezeki lah. Nak cari orang yang betul-betul dia buat kerja ni kerana Allah. Ada, bukan tak ada. Sikit sangat. Ni apa dia patut pergi sekolah mengajar ni? Kerana Allah lah. Allah suruh aku pergi mengajar. Dia cakap lagu tu pun kita tengok muka dia macam tak percaya macam tu. Tak, secara jujurnya begitulah. Kita kerja kerana nak cari rezeki. Sebab kita bertanggungjawab nak sara anak bini kita di rumah. Di samping Allah suruh kita kerja. Selalu macam tu kita cakap. Nak cari orang yang aku kerja ni kerana Allah betul-betul. Di samping boleh duit nak jamu anak bina. Dia boleh cakap lah. Tapi betul ke dia cakap?
Semua orang kerja ni pasal apa? Pasal dia mesti kena kerja sebab dia nak cari rezeki. Dan mencari rezeki itu perintah Allah. Dia berkait macam tu. Jadi kalau sekiranya semua orang dah ada harta, dah kaya dah, siapa nak buat rumah? Siapa nak jadi tukang rumah? Kita tahu dia 10 tahun dulu jadi tukang rumah, tapi lah ni dia pun dah kaya dah. Kita pergi dekat dia jumpa kata ni, Pak Haji, nak minta tolong buat lah yang rumah saya. Dan dia naik angin. Walhal dulu dia tukang rumah. Tapi lah ni oleh kerana dia dah kaya dah, kita pergi panggil dia main buat lah ayam, dia rasa macam kita hina dia. Pasal apa dia rasa kita hina dia? Pasal dia dah kaya. Cuba dia belum kaya lagi, kita pergi jumpa dia kata, Pak Haji nak minta tolong buat lah ayam rumah. Boleh, esok saya pergi. Nampak? Itu yang dikatakan manfaat harta. Bila dia dah ada harta, dia tak perlu kepada harta lagi dah. Dia tak perlu pergi buat kerja, buat rumah, buat layang, buat benda, buat turun ke laut. Dia tak payah buat dah. Pasal apa? Pasal dia duk buat kerja tu semua pun kerana nak cari duit. Lah duit dah ada, pergi duk buat apa benda tu. Kalau dia pergi buat pun saja seronok nak pergi. Bukan turun tiap-tiap hari macam selalu dah. Masa lama tak turun ke laut dah. Dia dah main sembang pun lain macam lah. Kalau tidak dia kata, tak lama tak turun ke laut ni dapung tak menyalak. Dia cakap lagu lain. Bila dah ada duit, dia kata, lama tak turun ke laut, ingat nak turun pergi mengai tang ni. Dia cakap pun tak macam orang turun ke laut nak cari ikan. Ini di antara hikmah Tuhan bagi jadi sebahagian manusia kaya, sebahagian manusia senang. Dia kata kalau sekiranya semua Tuhan bagi jadi kaya, nescaya berbuat fasid, buat kerosakan di atas muka bumi. Hilang manfaat harta kerana tak ada seorang yang berhajat kepada seorang dan membawa kepada binasa negeri. Maka tiada manusia yang hendak buat rumah kampung, tak ada manusia yang nak bercucuk tanam. Dan hilanglah rahim setengah kepada setengah, tidak tolong-menolong kerana masing-masing sudah kaya. Dia kata. Hilang kasih sayang. Macam lah tuan-tuan, kita ada duit sikit, orang betul-betul miskin main minta tolong kat kita. Dia dah pergi jumpa 7 orang dah, seorang pun tak sanggup tolong dia. Dia main-main kat kita buat kolok duit tolong dia. Macam mana dia rasa dengan kita? Tak tahu nak abang. Dia sayang kat kita ni tak tahu nak abang. 7 orang dah dia pergi tunjuk muka dia, jatuh ayak muka nak minta belah kesian. 7 orang tak tolong dia, kemudian kata pula benda-benda tak elok ke dia. Tak tahu dia main kat kita orang yang ke-8 ni, kita tolong dia. Timbul rasa rahim, rasa sayang dia kat kita. Ayak mata meleleh bila dapat bantuan tu, dia balik di rumah, dia abang kat anak dia. Dia tepak abang kat apa betul-betul. Dia ni, apa jadi kat dia pun, pak sanggup mati untuk nak jaga dia. Pasal apa dia bila keluar cakap macam tu? Pasal apa? Pasal dia rasa kita betul-betul sayang dekat dia, maka dia sayang dekat kita. Punca dia pasal apa? Pasal kita tolong dia. Pasal manfaat harta yang kita bagi untuk tolong. Ya, Tuhan bagi orang miskin, dia ada maslahah dia. Dia ada kepentingan dia. Pertama, dia kata orang miskin dengan sebab gaduh, yang ni sibuk cari rezeki, tiada masa hendak kerja maksiat. Itu dia antara kebaikannya. Kita tahu kita susah, kita kena kerja kuat. Bila masa kita habis dengan buat kerja kuat, kita tak ada nak fikir nak buat maksiat. Masa kita habis dengan buat kerja, duk kira bangkit pagi esok, cerah-cerah lepas sembahyang subuh nak turun ke laut. Tak ada dah nak fikir nak pergi kedai kopi, nak main macok apa, mahjong, jud, tak ada dah. Pasal apa? Pasal kita nak kena pergi kerja, nak cari rezeki untuk bela anak bini. Maka kerana dia susah, dia sibuk nak cari kerja, nak cari rezeki, maka kerana dia sibuk, dia tak ada masa nak buat maksiat. Itu bagus untuk dia. Saya jumpa satu sahabat baru ni, dia main jumpa. Dia main-main, dia duk cerita lah, dia ni dulu kaya, lah ni susah, yang teramat-amat susah, dia kata. Saya pun tak kenal dia. Dia main cerita, kata dia dulu kaya. Kaya, sungguh-sungguh punya kaya. Dia kata, pendek kata ustaz, dia kata, saya dulu kalau cuti, anak pinak ni paling dekat saya pergi Medan. Paling dekat. Saya cuti tak pergi Langkawi, Pangkong, Tioman ni saya tak pergi. Dia kata, saya cuti paling dekat Medan. Lain pada tu Phuket, lain London pun saya biasa pergi cuti. Dia kata, kaya Ustaz. Dia kata, Alhamdulillah Tuhan bagi. Dia kata, dia jadi susah Ustaz. Dia kata, susah sungguh-sungguh. Dia kata, dah susah, Tuhan dia bagi susah lagi. Dah susah, Tuhan dia bagi susah lagi. Dia kata, saya tak tahu Ustaz. Dia kata, dia cerita yang berteriak. Saya tak tahu Ustaz, saya salah ke tak salah. Saya sampai ke peringkat, dia kata, Ustaz, saya semayang lagi. Saya tanya Tuhan ni lepas semayang. Saya tanya Tuhan, why you choose me? Dia cakap orang putih dengan Tuhan.
Cakap Arab tu 5 zar ke apa. Dia cakap orang putih dengan Tuhan. Dia kata saya kata kat Tuhan, why you choose me? Dia kata. Daripada ramai orang ada ni, pasal apa aku yang hang pilih nak bagi susah? Dia kata. Oh, dia dah main peringkat tu. Kita dengar pun takut. Yang main duduk depan dia cerita macam tu. Saya tanya. Tak apa. Dia kata bagi air jatuh sekali tak apa. Dia air you lah cakap kan. Dia kata bagi air jatuh tak apa. Dia kata ni air dah jatuh dah. Air usaha nak bangkit balik. Dia tekan lagi. Air usaha nak bangkit. Dia tekan lagi. Apa pasal Tuhan buat kat air macam ni? Dia kata. Oh, dia duduk main macam tu. Tuan, manusia bila senang lupa kat Tuhan. Bila dia susah dia marah Tuhan. Saya kata kat dia. Saya kata ni cik apa nama ni. Saya kata. Bukan you seorang. Kita buat air you jugalah. Kita dah kata bukan hantar seorang ni tak faham pula. Kita kata bukan you seorang yang Tuhan test macam tu. Kalau you pergi daftar satu pertubuhan NGO, pertubuhan orang yang dulu senang sekarang susah. Kan? Saya kata kat dia, saya pastilah ramai orang yang akan mendaftar masuk dalam pertubuhan ni. Saya kata. Maknanya apa? Maknanya bukan you seorang yang dulu senang lah pergi jadi susah, dah susah diuji dengan bertambah-tambah kesusahan, bukan you seorang. Ramai tu ada. Tinggal lagi ada orang cerita, ada orang tak cerita. Ada orang pendam dalam diri dia saja. Macam-macam lah. Tapi nak cerita kat you, kata ramai. Orang macam you ni ramai. Jangan tu ingat kita seorang aja yang Tuhan bagi jadi susah. Jangan tu kata why you choose me. No. Bukan you seorang. Kata ada lagi orang lain. Beza dia, ada orang lain yang Allah uji dengan kesusahan. Dia baca Quran tak berhenti. Ada satu sahabat pula lagi dulu, kaya raya senang lenang. Kaya sungguh-sungguh. Menyaga ni sampai juta-juta dah menyaga. Juta ringgit menyaga. Kaya raya. Dan dia bukan orang jahat. Orang ingat Tuhan, duit duk belanja untuk jalan Allah. Kita kenal dia. Memang dia orang bagus. Pun Tuhan uji dia juga bagi susah. Susah ni sampai ke peringkat rumah nak duduk tu pun dah gadai kat bank dah. Dia jadi sampai macam tu. Masa senang dulu rumah ambil kawasan perumahan mewah, ada 4-5 biji rumah dan sebagainya. Bila dia mai susah ni sampai rumah dia duduk lah ni rumah tu pun mortgage dah gadai kat bank. Siang tak keluar daripada rumah. Dia jumpa kita juga, dia kata kita kata lama tak nampak. Saya tak tahulah, dia kata. Nak cerita pun tak payahlah, dia kata. Saya lah ni baca Quran. Habis apa pun tak ada. Nak buat model, nak buat capital, nak buat menjaga, nak apa pun tak ada dah. Dia kata saya baca Quran. Pasal apa? Dia kata kalau saya tak baca Quran saya serabut. Dia kata serabut duk fikir dulu senang. Anak pinak semua dah ajar senang dah. Contoh susah. Bukan kata anak pinak kecil ni tak reti. Bini hak tua tu pun dia buat tak reti. Dia boleh duk kata kat lelaki dia. Dia kata apa abang ni dulu sah lagi ku kerati meja ni patah dua. Tak tahu ku susah lah ni. Dia sebut dulu. Dia lagi serabut. Ilah ni ambil ayat semayang baca Quran. Bukan apa Ustaz, dia kata. Saya tahu lah baca Quran ni bukan Tuhan nak hantar main duit. Dia kata, tapi sekurang-kurang saya tenang. Saya tak serabut. Dia kata. Yang tu aja dia kata. Buat sementara ni saya nak buat hang tu. Saya tak mau fikir lain. Adalah satu kedai kecil dalam mana ke, malam baru dia keluar pergi. Dia bagi anak dia jaga kedai tu. Malam baru dia keluar pergi. Agak malam orang tak nampak keluar pergi. Serabut. Daripada duduk banglo kawasan perumahan mewah pergi cari rumah teres 3 bilik. Duduk sunyi. Tak bagi orang tahu, orang tu hambat nak minta hutang. Ni cerita dalam dunia ni macam ni punya cerita tu ada. Kita tahu atau kita tak tahu saja. Allah Subhanahu wa taala bagi ke manusia macam-macam. Allah kata, dia kata ni manfaat harta ni, orang miskin dengan sebab sibuk duk cari rezeki, kadang-kadang bagus untuk dia. Pasal apa? Dia tak ada masa nak buat maksiat. Bagus. Dia kata yang kedua, zahir manfaat harta. Dia kata orang miskin berhajat kepadanya, yakni kepada hartanya sepenuh-penuh hajat. Dia kata orang miskin dia berhajat kepada pertolongan orang kaya. Pasal apa? Pasal bila dia tolong orang kaya bagi duit kat dia berhajat kepada duit tu untuk nak buat belanja keluarga dia. Ketiga, dia kata orang kaya boleh upah orang miskin menghidupkan negeri, buat rumah kampung dan sebagainya.
Orang kaya boleh bicari orang-orang yang kurang duit ni, panggil mai upah, suruh tebas kebun dia, suruh apa ni, korek telaga, suruh, dengan kerana kerja yang kau tu buat, dia bagi duit. Duit tu kawan ni boleh balik buat belanja anak bini dia. Dengan kerana tu wujud hubungan kemasyarakatan. Ni ada orang kaya, ada orang miskin ni, wujud hubungan ni. Dia kata, dan yang keempatnya, orang miskin dengan orang kaya ada rahim, ada kasih sayang, ada tolong menolong. Kaya nak kepada kuat orang miskin, dan miskin nak kepada harta orang kaya. Dia ada hubungan kasih sayang. Kita ambil orang gaji Indonesia mai duk kerja rumah kita, dia miskin, susah. Kalau tak miskin, tak susah, tak mai kerja negeri kita ni. Tentu senang kan nak tinggal keluarga semua, apa semua, teriak tangis tak sehingga bengkak biji mata nak mai ni, nak mai kerja ni, dengan tak tahu nak mai nak pergi duduk rumah siapa pun bukan tahu. Indonesia nak mai kerja sini ni, dia nak mai tu dia bukan tahu dia nak pergi duduk rumah siapa, tak tahu. Mai kena rumah orang bukan Islam, paksa makan macam-macam benda dia tak patut makan, semayang tak bagi, dan ada juga macam tu. Walhal dia duduk di kampung dia, di mana, di Indonesia mana, no semayang yang bagus, pak dia pun pergi mengaji dekat kiai mana ke apa semua, mereka keluarga yang beragama, mai-mai sini pergi kena rumah orang macam tu, terpaksa kena makan, kalau tak makan bulung. Tapi nak mai juga. Pasal apa nak mai juga? Pasal miskin. Pasal miskin, pasal nak cari sedikit harta untuk nak buat belanja di kampung. Mak pak pun reda dia mai ni dengan harapan dia balik duit bagi dekat mak pak bila dia balik esok ni. Mai tuan-tuan gamak ke bagi dia kerja rumah kita, kita potong gaji, tak bayar gaji ke dia 3 bulan. Gamak ke? Betul lah agensi pekerja ni bagi tahu kata 3 bulan tak gaduh bayar gaji. Gamak ke kita tak bayar gaji dia, sedangkan 3 bulan tu dia buat kerja rumah kita. Ada orang gamak. Duk main masjid mengaji tapi gamak. Dia kata kita orang Islam pegang janji je lah. Hak tu pula janji dia pergi nak pegang. Kita orang Islam kena pegang janji lah. Kita dah janji dah dengan agensi hari tu ni 3 bulan tak bagi gaji. Kita tak boleh bagi lah. Itu kita janji je lah. Hamba Allah ni main kerja. Peluh dia menitik kerja di rumah kita. Gamak kan kita tak bayar kat dia. Ini satu soal lain. Soal sampai hati. Soal gamak ni satu soal lain. Kita tak gamak pasal kita tahu dia main kerja tu kerana dia miskin. Kerana dia berhajat kepada harta kita. Kita tak bagi ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada hak tipu pula lagi. Mereka ni nak balik, dia ambil, dia ikat, dia jahit satu kain apa lebang kan, dia kata ikat di pinggang. Dia kata, pasal apa kalau hang duk bawa duit cash lagi orang curi apa kot jalan. Dia kata, sampai di rumah, baru teteh benang buka kain ni. Duit ni dia kata, ibu pun dalam kain ni. Balik teteh jumpa kabur je. Dia tak bawa duit. Apa kejenis manusia ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan Allah bagi jadi ada orang kaya, ada orang miskin, tujuan nak bagi ada kasih sayang. Tiba-tiba kita pergi buat, kita timbul kebencian di antara kaya dengan miskin. Firman Allah, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan dengan segala hamba amat ketahui lagi amat melihat. Allah Ta'ala ni Tuhan yang tahu. Kita buat, kita niat macam mana, apa semua Tuhan tahu. Kita boleh bohong orang, kita tak boleh bohong Tuhan. Tak boleh. Bahkan Allah Maha melihat. Firman Allah, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah Tuhan yang menurun hujan daripada langit. Hujan ada turun ni Tuhan yang buat turun. Bukan manusia. Kemudian daripada putih asa sebahagian manusia daripada hujan. Ada tempat yang Tuhan takdirkan hujan tak turun. Manusia ni tak tahu buat macam mana dah. Hujan tetap tak mau turun. Hampir-hampir putus asa dengan hujan ni. Duk sangka hujan tak turun dah. Tiba-tiba Allah buat turun hujan dekat mereka. Dan menghambur Allah akan rahmatnya serata-rata bumi. Bila turun hujan, maknanya turun rahmat Tuhan. Sebab kita tak boleh maki hujan. Tak boleh. Salah. Kita maki hujan ni salah. Tak boleh maki hujan. Kita nak buat majlis ceramah agama, tahu hujan, duduk maki. Duduk maki. Tu tak apalah nak buat ceramah agama maki Allah pasal turun hujan. Basuh kereta, tahu hujan, maki juga yang tu pun. RM7 punya pasal nak pergi maki Tuhan balik modal ke tak? Kan? Ada jadi macam ni. Dia pergi basuh kereta, tak ada nak sampai rumah hujan. Oh kata, dia maki terus. RM7 punya pasal hang sanggup maki Allah. Tuhan yang menurunkan rahmat dekat hang.
Itu dia tuan-tuan manusia. Sekira jadi hidup mana-mana bumi yang mati, Tuhan buat turun hujan ni, buat turun rahmat. Dengan rahmat Tuhan ni, bumi hak mati kering kontang hidup balik dengan hujan yang turun ni. Jadi tengok depan mata tuan-tuan, dia main kemarau, rumput kuning habis. Sekali hujan aja, tengok-tengok rumput hijau balik. Tengok rahmat Tuhan main. Pokok yang kita duk kata mati dah tu boleh hidup balik. Demikianlah rahmat Tuhan. Dan dialah Tuhan yang berbuat baik bagi orang mukmin dengan disuci hati mereka itu daripada lainnya. Tuhan bersihkan hati orang yang beriman. Lagi yang empunya kepujian pada mereka itu. Firman Allah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batta fihima min dabbah. Dan setengah daripada tanda keesaan Allah dan kekuasaan Allah itu ialah jadi segala langit dan bumi dan barang yang berambung pada keduanya. Itu tanda keesaan Tuhan. Tuhan buat langit, tuan-tuan tengok langit, tak pernah runtuh buang sekepin pun timpa kita. Bumbung rumah kita boleh terbang kalau angin kuat. Langit ada di atas tak pernah reban turun ke bumi. Tak pernah. Tiang tak ada, apa tak pernah reban. Bukan kata reban semua, kot sekepin nak turun main timpa, tak pernah jadi. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa dalam nak buat benda-benda ni semua. Dia hiasi pula langit dengan bintang yang bertaburan. Dia jadikan pula bulan ni, ada bulan 1, ada bulan 15, ada, dia buat cantik tuan-tuan. Daripada bulan sabit sampai jadi bulan purnama, patah balik jadi sabit balik. Allah buat semua benda ni nak bagi cantik, nampak? Begitu. Daripada binatang dan manusia dan burung-burung, semua Tuhan buat. Pendek kata tak tahu nak kata lah, Tuhan buat ni elok belaka. Kita tengok kita sudah tuan-tuan. Kita tengok kita daripada rambut sampai kaki, tengok. Sempurna lah Tuhan buat kita. Sempurna. Dia kali hidung tak ada lubang naik ke atas nanya kita. Dia buat ni elok dah. Kalau Tuhan dia kalih hidung aja, tak usah ubah banyak-banyak. Hidung saja rup dia kalih lubang naik di atas. Hujan aja mati lemah habis kau jalan. Nak kena buat satu macamnya wiper pula lagu duduk kipas atas. Susah kita lah. Tuhan buat elok dah. Tuhan buat elok dah. Tuhan buat elok dah. Tengok kita apa kita nampak cukup elok dah Tuhan buat. Ni ke pula tengok alam cakrawala, segala bumi, segala makhluk ada. Tuhan buat elok dah. Bakit-bakit pagi tuan-tuan dengar bunyi burung dah. Cucian. Tenang rasa. Tenang rasa. Bakit-bakit pagi tu dia hantar burung main duduk menyanyi tepi tingkap rumah kita. Cucian bunyi. Tak ada pasal-pasal pagi-pagi. Ayam pergi berkukuk suruh bangkit sembahyang subuh. Ayam tu bukan bayang gaji dia tiap bulan pun. Dia kelas buat kerja nak gerak orang bangkit sembahyang. Subhanallah. Tuhan dia atung tuan-tuan. Cukup punya cantik. Firman Allah, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan dialah Tuhan atas menghimpun mereka itu pada hari kiamat di padang mahsyar apabila dikehendaki itu. Amat kuasa ia. Tuhan berkuasa himpun semua orang di padang mahsyar hari kiamat itu. Daripada Nabi Adam, manusia mula-mula jadi sampai manusia hak penghabis sekali beranak keluar mai di atas muka bumi sebelum kiamat ni. Semua Tuhan letak di satu tempat aja, iaitu mahsyar, tempat berimpun. Mahsyar tu makna tempat berimpun. Berimpun di sana semua. Tok kita, tok nek kita yang kita pernah tengok, kita tengok sat aja lepas tu dia mati, kita pun terlupa dah ada di situ masa tu. Hak kita tak pernah tengok mak kita, ayah kita aja tak tengok, mak ayah kita pun boleh tengok. Ada lagi dia. Semua ada di situ masa tu. Beralih balik kanan, Saddam Hussein duduk sebelah kita. Boleh jadi tuan-tuan. Yang kita duduk tengok dalam TV saja ni, boleh duduk sebelah kita. Mana tak? Firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan akan barang suatu yang telah kena kamu daripada musibah tu, bukan daripada maksiat, daripada musibah. Wa ma asabakum min musibah. Dan akan barang suatu yang telah kena kamu daripada musibah, yakni bala dan kesusahan, kesakitan dan kelaparan, maka iaitu dengan barang yang kerja oleh tangan kamu daripada segala dosa dan kejahatan dan maksiat. Apa hadut jadi musibah, bala, kesusahan, sakit, lapang atas muka bumi ni, hadut jadi ni Tuhan kata adalah kerana kita sendiri yang dicari. Tuhan saja-saja dia tak bagi kita lapang. Tuhan saja-saja dia tak buat main sakit kat kita. Tuhan saja-saja dia tak bagi kita susah. Mesti ada pasal. Bila kena satu-satu benda mesti ada pasal.
Itu maksud dia. Maka Allah kata setiap musibah, bala, kesusahan, kesakitan, kelaparan, semua benda tu dia kata iaitu dengan barang yang kerja oleh tangan kamu daripada segala dosa. Pasal dosa kita buat, pasal tangan kita pergi buat benda tak betul, Tuhan buat mai kesusahan dekat kita. Tuan-tuan, perang ni membawa kesusahan. Perang tak akan jadi kalau Amerika laknatullah ni tak mai buat kacau di Iraq. Punca manusia. Perang tak akan jadi sedahsyat itu kalau tak ada manusia pergi duk reka buat bom, pergi duk reka buat senjata macam-macam ni. Perang tak akan jadi seteruk tu. Perang zaman dulu pakai manjanik aja, pakai terbih aja. Habis-habis sangat mincut tadi jadi lohan. Habis-habis sangat kan? Kena terbih tadi dia bengkak jadi ikan lohan. Lah ni bukan kata nanti bom tu jatuh mai depan kita baru kita nak mati. Jatuh lagi 5 kilometer dengan kita sini mati. Entah tu gambar ada keluar dalam surat abang, keluar dalam berita, dalam internet lagi macam-macam gambar. Dia buat keluar mai. Tonton tengok yang tu tak boleh nak cerita. Kepala terbelah. Hancur. Budak perempuan kecil umur baru sekitar 6-7 tahun. Pak kata Wan tak tahu duk angkat. Kaki hancur dua-dua belah. Daging berjorai-jorai duk turun di paha ni. Putus kaki hancur. Hak duduk di hospital perut terbelah tapi tak mati. Allahu Akbar. Kan kemusnahan. Pasal apa jadi kemusnahan ni? Pasal apa? Pasal manusia. Pasal manusia pergi duk reka buat macam-macam benda-benda yang boleh membawa kemusnahan, maka berlaku kemusnahan di atas muka bumi ni. Apabila tiada keluar zakat, maka tidak turun hujan. Ni. Dia Tuhan dah sebut dah benda ni dalam hadis Nabi dah sebut benda ni. Nabi dah sebut. Apabila manusia ramai tak mau nak buat keluar zakat, sebagai balasan dia Tuhan tahan hujan. Hujan tak turun. Kemarau membawa maksud orang ramai tak buat keluar zakat. Itu maksud dia. Dan apabila umum zina, maka datanglah ta'un. Apabila zina ni sampai tak tahu tempat lah. Bukan nanti nak panjat naik hotel, bukan nanti nak pergi cari rumah kosong. Tepi jalan boleh berzina. Tepi sungai boleh berzina. Dalam taman bunga boleh berzina. Balik perdu pokok bunga ti ayam boleh berzina. Mana-mana tempat boleh berlaku zina, atas masjid boleh ada orang main berzina. Ini paling teruk. 2-3 masjid dah jadi. Atas masjid main berzina. Main berzina atas masjid. Ada orang tahu naik lari turun tinggal berkakas di atas masjid tu. Lari turun bubak. Apa nak jadi tuan-tuan? Tuhan kata bila dah sampai macam tu umum. Zina ni dah jadi satu benda umum. Satu benda yang common. Tak heran dah dengan kes zina ni, maka datang ta'un. Ta'un ni maksudnya bukan ta'un kerana minum yang tak masak ni. Ta'un maksudnya benda yang berbentuk wabak. Arab dia panggil ta'un. Wabak lah. Ni hala duk main apa ni? SAR tu sekolah agama rakyat. Dia main kuman pun nama lagu tu juga. SAR. Ada F pula ujung. Sekolah agama rakyat. Betul kan? Satu macam yang kuman buat duk main lah ni, tuan-tuan. Lah ni di Johor Bahru. Tadi orang bagi tahu kat saya tadi. Di Johor Bahru. Bisnes semua out habis. Supermarket tak ada orang pergi shopping. Kedai makan lengang, kosong. Pasal apa? Pasal Singapura kena teruk penyakit SARS ni. Singapura kena teruk. Dia main daripada Hong Kong, daripada Taiwan, daripada Korea, daripada negeri-negeri sana. Singapura dengan sana bisnes kuat. Kapal terbang kuat. Duk pergi sana, duk main Singapura, duk pergi sana. Main sekali dengan orang, sekali dengan penyakit main. Wabak ni kuat kena di Singapura. Orang Singapura dengan Johor ni macam parik buntang duk pergi balik patus lah. Pergi balik macam tu. Pakak takutlah ni. Pasal apa? Pasal wabak ni boleh membawa maut. Takut. Nampak? Ini juga sejenis ta'un. Dia panggil sejenis penyakit epidemik. Penyakit yang boleh menjadi wabak, berjangkit cepat dan boleh membawa kemusnahan yang segera. Pasal apa jadi macam ni? Dia kata pasal zina yang sudah terlalu umum. Tak ada malu, tak ada segan silu. Dan apabila zalim datang seteru ambil negeri. Bila ada pemerintah dalam sesebuah negeri buat zalim, seteru luang akan masuk menjajah negeri. Macam mana? Bolehkah kita kata di Iraq jadi macam ni? Ada juga sikit-sikit. Saddam Hussein dulu pernah bunuh orang-orang Kurdi di sempadan Iraq.
kan, walaupun dia zalim dulu, dia pernah bunuh orang Kurdi pun sebahagian besar Islam, dia pergi bunuh mereka ni dan sebagainya, dia buat zalim kepada sebahagian orang. Maka balasan dia buat main macam ni punya. Dan bila buat main macam ni, kita tak boleh lah pergi sokong Amerika pula, tak boleh. Kok mana pun kita kena sokong Islam juga, kok mana pun kena sokong Islam juga. Tapi benda yang menimpa ni mungkin ada sebab-sebab yang menyebabkan Allah buat main benda-benda macam ni ke dia. Jadi kita bagi pihak kita ambil yang tibat. Jangan kita duk buat zalim atas negeri kita. Kalau kita buat, benda ni mungkin akan main ke kita pula. Begitu. Semua ni hak kita baca dalam tafsir ni, dia ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wa ya'fu an katsir, dan maaf Allah bagi kebanyakan dosa, tidak dibalas atasnya. Sebahagian daripada orang yang buat dosa, Tuhan bagi keampunan. Tuhan bagi keampunan. Tuhan tak balas dia. Pasal apa? Pasal dia bertaubat di atas dosa-dosa dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada kena duri, tiada sepak kayu dan ataupun tiada sepak batu, melainkan dengan sebab ada buat dosa. Maka yang dimaaf terlebih banyak. Maka dosa yang sudah dibalas di dunia dan yang sudah dimaaf masa di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala terlebih mulia bahawa tidak mengulangi azab kedua lagi kepada mereka di akhirat nanti. Itu dia. Nabi SAW kata, kalau kita tersepak batu, itu adalah kifarat atas apa-apa dosa yang kita dah buat. Tuan-tuan, kadang-kadang kan kita jalan-jalan tersadung kaki, pup kata berdarah sikit kaki. Jangan piduk maki tunggu itu ke apa dah. Kita mau ingat satu apa? Ni ada benda ni, Tuhan nak kifarat dosa aku. Ada benda aku buat tak betul, Tuhan nak balas dalam bentuk macam ni. Bila pup kata astagfirullahalazim, ingat balik kat Tuhan. Kita tersepak batu, berdarah kaki itu bermakna kalau kita sabar dengan benda tu, Allah mengkifaratkan sebahagian dosa kita. Dia mansuhkan sebahagian dosa kita. Terpijak duri, terpijak kaca, terpijak paku karat, apa juga yang kena yang membawa sakit dekat kita, itu kifarat terhadap dosa kita. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah mendapat kifarat masa di atas dunia, dia kata maha suci Allah, Allah terlebih mulia, Allah tidak akan ulang azab yang kedua kali di akhirat itu. Dia dah kena atas dunia, akhirat tak kena. Alhamdulillah. Jadi apa musibah yang kena kita? Syukur pada Allah. Pasal musibah itu mengkifaratkan sebahagian daripada dosa kita. Akhirat kita tak kena balas teruk dah. Itu maksud dia. Maka ada pun orang yang tidak berdosa. Kalaulah dia ni atas dunia bagus punya orang. Orang bagus, dosa tak banyak dan sebagainya, maka balasannya itu kerana meninggi darjat di akhirat nanti. Di hari akhirat itu, orang yang tak berdosa atas dunia, akhirat dapat darjat tinggi. Begitu. Firman Allah, wa ma antum bimu'jizina fil ardh, dan tiadalah kamu itu dengan melemah sekalian akan Allah. Yakni tak boleh lari daripada bumi yang boleh terlepas daripada balak dunia. Kita tak boleh nak lepas daripada azab Tuhan, tak boleh. Nama kata manusia tak boleh lepas. Kita buat salah, kita akan jumpa azab Tuhan. Nak lepas daripada kena azab Tuhan ni, sekali-kali tak boleh. Kita nak anggap Tuhan lemah, tak boleh nak azab kita, tak boleh. Kita tak terlepas daripada balasan Tuhan. Firman Allah, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tiada bagi kamu daripada lain Allah itu, daripada wali, yakni daripada pelindung yang boleh memelihara kamu, dan tiada menolong lepas azabnya daripada kamu. Tak ada siapa boleh tolong kita bila kita kena azab Tuhan. Itu maksud dia. Firman Allah, wa min ayatihil jawari, dan setengah daripada ayat tanda dalil yang menunjukkan atas wahdaniyatullah itu ialah segala perahu kapal yang belayang di lautan. Dia kata di antara tanda kekuasaan Tuhan itu ialah kita tengok perahu kapal duk belayang atas laut. Fil bahri kal a'lam, yang belayang di dalam laut seperti bukit besar dilihat kapal-kapal itu di tengah laut, yakni belayang dia. Itu tanda kebesaran Tuhan. Tuan-tuan, kita tengok kapal duk bawa jet pejuang Amerika ni, itu tanda kebesaran Tuhan. Fikir tak masuk akal. Kapal punya berat macam tu. Kapal tu pun tengok pun berat tu. Kapal tu cukup berat. Bawa pula lagi ni jet-jet pejuang ni lagi punya berat tu ada di atas. Tak tenggelam kapal tu. Boleh duk belayang elok di atas laut dalam. Tak tenggelam. Bukan itu menunjukkan hebat Amerika, tetapi itu menunjukkan hebat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberi otak cerdik kepada engineer yang mereka kapal itu. Kita kena tengok macam tu. Dalam tasawuf, tuan-tuan, dia kata kita bila tengok makhluk, kita kena ingat Khalik, dia kata. Kita tengok makhluk, tengok benda yang dicipta, kita kena ingat pencipta.
Kita tengok kapal tu, kita ingat, ui, engineer yang reka kapal ni memang hebat. Engineer yang hebat tu siapa buat dia? Allah buat dia. Maknanya, lain sekali Allah yang paling hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, fil bahri kal a'lam, seperti kapal yang duduk di atas laut, yang nampak seperti bukit. In yasha' yuskinir rih, fayadlalna rawakid. Jika kehendaki Allah, nescaya mendiam ia akan angin. Tuhan, kalau Tuhan mau, dia boleh bagi stop buang angin ni. Maka jadi perahu itu tetap tidak berlayar, tidak berjalan. Dulu perahu pakai layar. Kalau Tuhan bagi stop angin, tak berjalan perahu tu. Tapi Tuhan bagi ada angin, maka perahu layar ni semua boleh berlayar ke mana dunia dia nak pergi. Ala zahrih, di atas belakang laut itu, dia duduk sengak aja, tak bergerak-gerak. Inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur. Bahwasanya pada yang demikian itu ialah ayat, yakni tanda-tanda berapa dalil wahdaniyah Allah bagi tiap-tiap mukmin yang banyak sabar atas bala dia dan banyak syukur di atas nikmat dia. Kita orang beriman tengok benda ni kena ambil yang tibat, fikir ini kebesaran Allah. Tonton kapal yang hebat tu, kapal Amerika yang dibawa jet pejuang yang nampak hebat di tengah lautan dalam tu, kapal tu kalau Tuhan bagi bumi ni tak terbit minyak, tak jalan kapal tu. Contoh dia bawa dalam ayat Quran ni, dia contoh angin. Pasal zaman tu kapal bergerak guna tiupan angin. Kalau Tuhan bagi stop angin, kapal tak jalan. Contoh kita bawa lah ni, kapal hebat, kapal terbang yang hebat, duduk bom-bom apa semua ni tak boleh jalan kalau sekiranya Tuhan bagi kerin telaga minyak. Minyak tak ada, apa pun tak jalan, tuan-tuan. Apa pun tak jalan. Bukan dia cakap pasal kapal terbang, helikopter, kapal pengangkut, apa jet pejuang apa ni besar sangat. Motor kapten kita pun tak jalan. Kalau minyak tak ada, tak jalan. Maknanya minyak Allah bagi jadi di dalam perut bumi ni, minyak tu menjadi sumber kepada pergerakan semua kenderaan yang ada dalam dunia Allah ni. Minyak tu Allah punya. Minyak tu Allah punya. Allah boleh bagi kerin kalau dia nak bagi kerin. Demikianlah semua pergerakan yang ada di atas muka bumi ni hak Allah punya. Kita boleh bercakap, boleh makan minum, boleh berjalan bergerak sana sini, ni kita boleh berjalan, ni nyawa Allah punya. Dia stop nyawa tu, kita tak berjalan. Macam itulah yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala kuasa dia ni meliputi segala-galanya. Orang beriman sewajarnya ambil aktibar benda-benda macam ni. Firman Allah, au yubiquhunna bima kasabu, ataupun mengaram Allah akan mereka itu, yakni ahli perahu, dengan angin ribut. Kalau dia bagi tak ada angin, perahu tak jalan. Kalau dia bagi angin deras, karam. Tengok Tuhan nak buat macam mana ya. Benda ni tengok Tuhan nak buat macam mana. Tuhan ni kalau dia nak bagi musnah, ya Allah, cukup mudah tuan-tuan. Ribut pasiang dia bagi. Ribut pasiang dia bagi. Itu bukan setakat masuk mata, masuk lubang telinga, lubang hidung tentera mereka saja. Ribut pasiang dia bagi tu, tank tak boleh jalan. Saya dengar dalam berita dulu berita. Kereta kebal mereka tu punya hebat buat, punya canggih apa semua. Kena ribut pasiang, dia masuk pergi dekat mana kita pun tak tahu lah. Dekat kaboreta ke apa pun tak tahu. Dia masuk pasiang, tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Nak buat lagu mana? Bila takkan nak pergi tuntun dia, tak pergi tolak dia. Tak boleh jalan. Tuhan nak bagi stop kereta kebal ni padan dengan ribut pasiang je. Tak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala dia nak buat apa pun boleh, tuan-tuan. Itu sebab kita tu sembahyang hajat minta Tuhan tolong macam-macam ni. Belum Allah hantar lagi bi alfin minal malaikati murdifin. Belum Allah hantar 1000 malaikat yang turun bersosok, belum lagi. Baru mai ribut pasiang, baru macam-macam dah jadi. Duk tak duduklah kemah dia hang tembak aku tembak hang ni, apa cerita? Takkan mereka lupa kata senapang tu ada peluru. Takkan mereka duk ingat zaman budak-budak duk main pesta ayam tu lawan tembak hang aku. Tapi dia boleh jadi. Benda tu dah jadilah. Boleh jadi. Dan dah jadi dah pun. Allah punya kuasa. Allah buat benda-benda macam ni. Saja nak buat bagi nampak sabut. Dan lah mereka sabut. Dia start perang. Helikopter sama helikopter belaga. Start perang. Satu dulu. Satu kejutan lah. Dia duk main satu benda duk main.
Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam ayat ni au yubiquhunna bima kasabu. Allah boleh bagi karam kapal orang-orang hak duk naik ni, Allah boleh bagi karam dengan semata-mata buat main angin ribut. Dengan sebab barang yang usaha mereka itu, yang ni ahli perahu tu daripada dosa maksiat. Kerana mereka buat dosa, Tuhan boleh buat main ribut, karam habis semua tengah laut, kupuk tak tahu di mana. Tuhan boleh buat, dia kata. Wa ya'fu an katsir, ataupun maaf Allah kepada kebanyakan dosa. Telah dibalas pada dunia dan pada akhirat. Dan tiada dikaram perahu ahlinya sebab sudah diampunkan mereka itu. Dan Tuhan juga boleh kalau dia nak ampun dosa orang yang berdosa. Dan Allah bagi keselamatan dekat mereka. Kalau sekiranya mereka bertaubat kepada Allah. Firman Allah, wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum mim mahis. Dan ketahui, yang ni dan memberitahu Allah akan segala kapiak-kapiak yang lawan bantah mereka itu pada segala ayat Quran. Dikata oleh kafir itu sihir, Quran itu sihir, ataupun Quran itu syair, ataupun Quran itu cerita dusta, bohong dahulu kala dan sebagainya. Tiada bagi mereka itu kelepasan. Maksudnya kafir tak boleh lepas daripada azab dunia dan akhirat. Itu dia. Kafir ada kata Quran ni macam-macam ni, mereka tak akan lepas daripada azab dunia, azab akhirat. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Maka barang suatu yang datang, yakni yang diberi akan kamu, hai segala manusia, daripada segala kekayaan dan kebesaran dan kesukaan dunia itu, maka iaitu mata, bersedak-sedak masa hidup di dunia, kemudian hilang ia, yakni tiada kekal bagi seseorang itu. Tuhan kata pula dia nak bagi ingat kat kita, apa ada kat kita lah daripada jenis kebendaan, ini semua mata. Benda yang saja Tuhan nak bagi kita sedap-sedap, nak seronok sat aja. Benda ni akan hilang. Dia kata dia tidak kekal kepada kita. Maka jangan tertipu seseorang dengan kaya dia. Dan jangan jadi orang besar. Dan jadi orang besar sampai tinggal ibadah. Jangan sampai kita tertipu dengan kaya, kita tertipu dengan pangkat besar, sampai ibadat pun kita tak buat. Jangan sampai kita jadi macam tu. Kerana perkara itu sebentar sahaja. Kaya pun Tuhan bagi sahaja kaya ni. Mati habis. Mati habis lah. Ada duit berapa juta dalam bank pun kita pergi dengan kain kapan 3 helai tu. Mati habis. Makna kaya ni pun sat je. Tengok bila kita nak mati, sat je. Tuan-tuan, kalau umur kita sampai 100 pun atas dunia ni, sat saja. Berbanding dengan akhirat itu, sehari akhirat tambah dengan 1000 tahun di dunia. Maka 100 tahun umur kita di atas dunia ni cuma 1/10 saja daripada satu hari akhirat. Maknanya kalau kita hidup 100 tahun, kita kaya selama 100 tahun pun sat aja 100 tahun tu berbanding dengan masa akhirat. Maka dia kata janganlah kita tertipu dengan perkara yang Tuhan bagi ni. Pasal Tuhan bagi ni sebentar sahaja. Tiada kekal ia kepada kita. Firman Allah, wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Sedangkan barang yang pada sisi Allah itu terlebih baik dan terlebih kekal. Hak Tuhan duk taruh nu, hak nu yang lebih baik, hak nu lebih kekal. Yang ni syurga dan nikmat bagi orang yang beriman dengan Allah dan Rasul dan Quran dan hari kiamat itu. Itu terlebih baik daripada sekalian dunia dan kebesarannya dan segala kesukaan yang ada di dalamnya, kerana ia kekal selama-lamanya. Hak Tuhan duk taruh kat kita di sana nu kalau kita beriman. Hak Tuhan duk taruh kat kita tu, hak tu yang paling baik sekali. Hak Allah sat saja dia ambil balik. Begitu. Nikmat dunia tiada kekal. Tipu sebentar saja. Sedangkan nikmat akhirat itu kekal, dia kata. Firman Allah, lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan syurga itu bagi segala orang yang beriman. Dan atas Tuhan mereka itu bertawakal sekaliannya. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk walladzina yajtanibuna kaba'iral its wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Sadaqallah. Tafsir ni dia nak sampai, saya tak ada daya dan kekuatan untuk berqiyamul lail jam 3 atau 4 pagi. Namun alhamdulillah Allah bagi saya kelapangan untuk bangun sekitar jam 5 pagi. Saya pun melakukan sunat tahajud dan witir. Adakah ini bertepatan dengan syarak dan sunnah Nabi SAW? Minta penjelasan. Memang Nabi bangun sepertiga akhir daripada malam. Sepertiga akhir daripada malam, time tu sebelum subuh. Sebelum subuh nak bangkit pukul 3 ke, pukul 4 ke, pukul 5 ke. Subuh pukul 6 lah kita kata. Pukul 5 tu sepertiga akhir daripada malam. Maka dia bertepatan dengan sunnah Nabi. Jadi kalau boleh bangkit pukul 5 tu cukup cantik.
Bangkit pukul 5, ambil ayat semayang. Semayang sunat wudu 2 rakaat, kemudian semayang sunat tahajud 2 rakaat, lepas itu semayang witir. Lepas itu tunggu masuk waktu. Bila masuk waktu, orang azan aja sembahyang sunat qabliyah subuh. Kerana qabliyah subuh ni Nabi SAW kok mana pun Nabi buat. Qabliyah subuh kok mana pun Nabi buat. Bahkan Nabi pernah satu hari subuh dah dekat nak habis. Subuh dah dekat nak habis dah. Bilal dah susah hati dah pasal dah nak cerah dah. Nabi masih lagi sembahyang sunat qabliyah subuh. Baru Nabi sembahyang subuh. Nabi kata pula, dia kata sunat qabliyah subuh ni, dia kata kalaulah manusia tahu berapa besar fadilat dia, manusia pasti akan buat. Kerana fadilat yang dijanjikan, kelebihan yang dijanjikan bagi orang yang buat qabliyah subuh ni, dia lebih baik daripada dunia dan isinya, Nabi kata. Itu dia. Jadi bagi orang yang boleh bangun pukul 5 ni cukup cantik. Inilah hari-hari dia boleh buat. Hari-hari buat macam ni. Bangkit, sunat, wudu 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir. Lepas tu tunggu masuk waktu. Masuk orang bang, sembahyang sunat qabliyah subuh, sembahyang subuh. Buat lagu tu sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi. Sunnah yang cukup hebat. Sunnah yang cukup besar yang Nabi SAW sentiasa buat. Tuan-tuan, benda-benda macam ni tuan-tuan nak bagi kita kuat. Benda macam ni aja. Dengar ceramah saja tak kuat kita. Kita kuat sembang aja. Tapi tak kuat. Hak nak bagi kuat ni benda macam ni. Puasa sunat, hari Senin, hari Khamis, ni nak bagi kita kuat. Baca Quran, yang ni nak bagi kita kuat. Kemudian ni hak jenis bangkit malam, qiyamul lail, ini nak bagi kita kuat. Kita tak boleh buat yang ni, kita sebenarnya tak kuat. Rapuh, sebenarnya kita rapuh. Sebenarnya kita tak kuat. Orang yang dah boleh buat benda ni dan boleh istiqamah dengan benda ni. Bukan buat sekali, dia istiqamah benda ni. Tak ada, seminggu 2 kali, 3 kali. Kalau boleh buat tiap-tiap hari, itu lagi kuat. Kalau boleh buat seminggu 2 kali, 3 kali, itu dah cukup kuat. Istiqamah benda ni sampai bertahun-tahun, sampai dia mati kalau boleh. Pergi sana esok tuan-tuan, kita terkejut. Tengok balasan yang Tuhan bagi kat kita. Kerana amalan yang kita kata kecil ni, kita tengok balasan Tuhan bagi, kita terkejut. Semua ni dijanjikan oleh Nabi SAW adalah hadis-hadis Nabi. Kita kena buat benda ni tuan-tuan, kita kena buat. Nak boleh jadi orang yang betul-betul kuat, pegang agama, bukan senang. Bukan senang. Nak jadi orang nampak berani boleh. Tapi sebenar-benar dalam kuat dengan Allah susah. Kan? Nak boleh jadi pula kita ni orang yang bila angkat tangan doa, mustajab doa, Tuhan dengar, lagi susah. Nak boleh jadi manusia yang bila angkat tangan mustajab doa, dia kena lalu hak benda kita sebut tadi. Dia kena bersih betul-betul. Bangkit tengah malam pukul 5 pagi, siapa pun tak tahu, orang sebelah rumah tak tahu siapa betul. Dia duk buat benda ni dah 15 tahun dah. Orang macam ni, Allah Ta'ala tahu dia bersih tak bersih, Allah Ta'ala tahu dia bagus tak bagus, Allah Ta'ala tahu dia ikhlas tak ikhlas, Allah saja tahu, orang lain tak tahu. Dia angkat tangan minta tuan-tuan, Allah malu kalau sekiranya Allah tidak dengar doa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama ambil iktibar. Mudah-mudahan benda ni ada ke kita. Mudah-mudahan benda ni ada ke kita dan dia membawa kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين
بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.